أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الحمد لله. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan kepada sahabat-sahabat sekalian satu topik yang mana bagi saya sangat menarik untuk dikongsikan, iaitu tentang dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun laknatullahi alaih. Tetapi sebelum saya mulakan perkongsian saya, seronok untuk saya perkenalkan diri saya kepada sahabat-sahabat sekalian. Nama saya Muhammad Farid Izzuan bin Rifat dan nombor matrik saya 20 BI 06 012. Jadi seperti yang saya maklumkan awal tadi, topik yang saya akan kongsikan ialah tentang dakwah Nabi Musa alaihissalam dan juga kepada Fir'aun laknatullahi alaih. Bidun idha'atil mazid min al-waqti, hayya nabda hada taqdim. Okey. Dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun rakam dalam Al-Quran Karim dalam surah Taha ayat yang ke-43 dan juga 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah kata, idhaba, pergilah kamu berdua, yakni Nabi Musa alaihissalam dan juga abangnya Nabi Harun alaihissalam, kepada Fir'aun innahu tagha, sesungguhnya dia telah pun melampaui batas. Faqula lahu, maka katakanlah kamu berdua kepada Fir'aun, qawlan layyinan, Allah kata, kata-kata yang lemah lembut, la'allahu, mudah-mudahan dia, yatadhakkaru aw yakhsha la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha mudah-mudahan dia mendapat peringatan ataupun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita perhatikan dalam ayat Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga abangnya Nabi Harun alaihissalam untuk berjumpa kepada Fir'aun atas faktor Fir'aun ini telah pun melampaui batas. Tetapi di sini kita dapati satu kepelikan yang berlaku, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melontarkan kata-kata yang lemah lembut, sedangkan pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada Fir'aun dan juga kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihissalam bahwasanya Fir'aun ni telah pun melampaui batas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala still perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk lontarkan kata-kata yang lemah lembut. Okey, baik. Jom kita tengok apa yang Nabi Musa katakan kepada Fir'aun. Bila kita tengok kepada ayat Allah Subhanahu wa taala surah Taha juga ayat yang ke-40 kalau tak silap saya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik farsil ma'ana bani Israil wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala rakamkan, yang mana ayat ini sebenarnya kata-kata Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Okey, baik.
Yang pertama, apa yang Nabi Musa kata kepada Firaun ialah, Inna Rasulah Rabbik, sesungguhnya aku ini utusan Tuhanmu. Yang pertama. Okey, kejap lagi saya akan kongsikan apa yang boleh kita dapati daripada kata-kata Nabi Musa ni, okey. Dan yang kedua, farsil ma'ana Bani Israel wa la tu'adzibhum. Maka engkau lepaskanlah Bani Israel dan janganlah engkau menyiksa mereka. Yang ketiga, qad ji'naka ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Telah datang kepada engkau satu tanda daripada Tuhan engkau dan selamatlah kepada mereka-mereka yang mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita balik semula kepada poin kita yang pertama, iaitu Inna Rasulah Rabbik, sesungguhnya aku utusan Tuhan kamu. Di sini sebenarnya Nabi Musa AS ingin tackle Fir'aun supaya terima dakwah Nabi Musa AS. Yang mana Nabi Musa tidak berkata, sesungguhnya aku utusan Tuhan aku. Tetapi Nabi Musa kata, aku utusan Tuhan kamu. Supaya keberkesanan dalam dakwah itu berkesanlah, orang kata. Gitu. Saya bagi contoh. Satu petang Abu bermain bola sampai nak dekat maghrib. Lepas tu datang jiran dia Ali. Ali mai ke Abu dan Ali kata ke Abu, ayah aku suruh hang balik. Rasa-rasanya Abu nak balik tak? Abu tak akan balik. Sebab apa? Sebab yang perintahkan Abu balik itu ayah Ali, bukan ayah Abu. Melainkan kalau Ali mai ke Abu dan Ali kata ke Abu, ayah hang suruh hang balik. Barulah Abu balik. Macam tu, nampak? Jadi dekat sini Nabi Musa kata kat Firaun, sesungguhnya aku utusan Tuhanmu. Bila engkau utusan Tuhan aku, okey, next. Macam tu. Keberkesanan tu ataupun keberangkalian untuk dakwah tu berkesan lagi tinggi. Gitu. Yang kedua, farsil ma'ana Bani Israel wa la tu'adzibhum. Maka engkau lepaskanlah Bani Israel dan janganlah engkau menyiksa mereka. Ketika itu Firaun mengambil Bani Israel sebagai hamba dan juga seksa mereka lah. Maka Nabi Musa AS mencari satu jalan yang sebenarnya mudah untuk Firaun laksanakan, iaitu just lepaskan Bani Israel dan jangan seksa mereka. Ya, betul lah. Dan sebenarnya bagi Firaun itu hanyalah perkara yang mudah. Tetapi adakah Firaun berjaya melaksanakannya? Qad ji'naka ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Yang ketiga, Nabi Musa kata, telah datang kepada engkau satu tanda daripada Tuhan kau. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Yang mana dalam ayat ini Nabi Musa nak bagi tahu Firaun, yang mana aku datang dekat engkau ni tanda daripada Tuhan kau, yang mana Tuhan kau ni nak selamatkan kau. Macam tu. Senang cerita, Nabi Musa nak appreciate Firaun. Kalau Firaun ikut kata-kata Nabi Musa ni, kan, wassalamu ala man ittaba'al huda, dan selamatlah bagi mereka-mereka yang ikut petunjuk. Maka Firaun ni selamatlah daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Jadi yang pertama, saya ulang balik, Inna Rasulah Rabbik, sesungguhnya aku utusan Tuhanmu. Okey, Nabi tackle dengan cara Nabi Musa AS menggunakan orang kata macam mana cakap? Yes, itulah kan. Inna Rasulah Rabbik, sesungguhnya aku utusan Tuhanmu, bukan utusan Tuhanku. Okey. Yang kedua, Nabi Musa AS pilih perkara yang mudah untuk mad'u laksanakan. Okey. Yang mana saya bagi contoh apa? Kawan kita jenis suka hisap rokok ataupun hisap vape dan sebagainya. Jadi ni sekadar pendapat saya. So disclaimer, ni sekadar pendapat saya. Mungkin kita tak mampu untuk terus
kata kepada dia, kepada kawan kita, Abu, dah lah, stop lah sokok. Aku tak suka sokok. Macam tu. Kita tak boleh kata tu. Bagi saya lah, ini pendapat saya, disclaimer. Ini pendapat saya. Jadi apa yang boleh kita buat is, Abu boleh tak? Start esok, hang boleh sokok. Cumanya hang ikut jadual aku. Jadual aku simple, tak susah pun. Yang mana satu hari tu hang boleh dalam hisap 3 kali ke, 4 kali ke, 5 kali ke. Maksimum 5 kali lah. Jangan sampai 10 kali. Ataupun setiap minit sokok tak mau yang tu. Aku hadkan satu hari maksimum 5 kali je. Sokok macam tu. Okay, yang kedua, Nabi Musa AS ambil perkara yang mudah untuk mad'u laksanakan lah. Dan yang ketiga, Nabi Musa ceritakan something yang macam menarik lah, jikalau mad'u itu tertackle dengan apa yang Nabi Musa kata. Jadi itulah kata-kata Nabi Musa AS kepada Fir'aun, la'natullahi alaih. Okay. Jadi sebagai kesimpulannya, salah satu cara dalam kita berdakwah ialah dengan melontarkan kata-kata yang lemah lembut. Supaya kebarangkalian untuk dakwah kita berkesan tu tinggi. Gitu. Nabi Musa kata dekat Fir'aun ataupun lontarkan kepada Fir'aun kata-kata yang lemah lembut, sedangkan Fir'aun ni telah pun melampaui batas. Cuba kita tengok kawan-kawan kita. Saya yakin kawan-kawan kita semuanya jenis melampau juga. Melampau juga kadang-kadang tu kan. Termasuklah kita sendiri kan. Cumanya saya yakin kawan-kawan kita tu tak semelampau Fir'aun. Jadi kalau Fir'aun yang dah melampaui batas pun Allah SWT still perintahkan Nabi Musa untuk lontarkan kata-kata yang lemah lembut. Kenapa kita nak lontarkan kata-kata yang tinggi kepada kawan-kawan kita yang tak semelampau Fir'aun? Betul? Jadi itulah kesimpulan yang saya boleh simpulkan daripada perkongsian saya pada video kali ini. Semoga ianya bermanfaat. Minta ampun, maaf jikalau ada tersilap kata, terkasar bahasa, terlanjur bicara. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang atau yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Tetapi ketahuilah bahawasanya kedua-dua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Syukran kathiran li husni istima'ikum. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wan nihayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.